Mesej sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Minggu baru, hari baru, hari Senin, kita mulakan perjalanan kita dengan penuh semangat. Pak Aris doakan anda mudah-mudahan terbaik dalam kehidupan, terbaik dalam perjuangan, terbaik dalam perjalanan harian anda semua. Mudah-mudahan Allah berkati anda semua, Allah berkati kita semua menjadi yang terbaik di sisi dia. Kita tak peduli kalau orang pandang kita biasa-biasa, kita tak peduli kalau orang pandang kita tak ada apa-apa pun. Kita tak peduli kedudukan kita dalam masyarakat, tapi kita sedang mengambil tahu, sedang mengambil berat, beri sepenuh perhatian tentang perjalanan kita untuk menuju ke akhirat. Siapa kita nanti di akhirat akan terjawab dengan memandang siapa kita pada hari ini. Jangan sesekali membawa makhluk dalam pandangan kita. Jangan sesekali meletakkan kita dalam kelompok masyarakat. Kalau kita bukan tuan guru, kalau kita bukan ustaz, kalau kita bukan orang yang dipandang mulia, itu bukan bermakna kita tak ada tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta anda seorang pekerja bawahan saja, buruh kasar, hanya seorang pekerja yang tidak dapat kedudukan yang tinggi di dalam pandangan masyarakat dan kedudukan masyarakat, itu tidak merencatkan perjalanan perjuangan anda untuk menempatkan diri kita semua dalam kehidupan yang terbaik di sisi Allah SWT di akhirat nanti. Pak Aris doakan anda, mudah-mudahan kemenangan menjadi milik anda. Mudah-mudahan anda menjadi yang terbaik di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan anda mampu buat yang terbaik di kalangan yang terbaik insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kan perjalanan hidup kita ni kan kita yang akan tentukan. Subhanallah, berapa ramai orang balik benar-benar kecewa, berapa ramai orang balik benar-benar kan rasa tertipu, terdaya dengan dunia ini. Yang tapi dah terlambat, kita masih ada kat sini. Ketika suara Pak Aris sampai ke telinga anda pada detik saat ini, pada pagi ini, pada tengah hari ini, bermakna kita masih hidup, kita masih boleh ubah nasib kita, kita masih boleh ubah perjalanan kita, kita masih boleh membantu diri kita sendiri. Allahu Akbar, kita masih boleh selamatkan iman kita sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Live ini bukan nak tunjuk siapa pandai, live ini bukan nak tunjuk siapa lebih alim, tapi live ini untuk kita sama-sama baiki diri kita. Yang bercakap penuh dengan noda dan dosa, yang bercakap penuh dengan kesilapan, yang bercakap penuh dengan kekurangan. Allahu Akbar. Yang bercakap ini tidak pernah lebih sedikit pun lebih baik daripada anda. Kita sama-sama nak jadi orang baik. Kita sama-sama nak baiki diri kita. Kita sama-sama nak betulkan perjalanan hidup kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Dan kita bagi ruang sebesar-besarnya supaya kita kenal siapa kita, supaya kita tahu perjalanan hidup kita, supaya kita sedar bahawa kita ada banyak kekurangan yang perlu dibaiki, perlu dibetulkan. Tuan-tuan, kalau sayang kereta, kita jaga servis dengan baik. Kotor, basuh. Tapi kereta, rumah, segala aset yang kita ada tak sepatutnya mengatasi diri kita yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih berharga. Bila masa kita nak servis diri kita ni? Bila masa kita nak basuh diri kita ni, tuan-tuan? Allahu Akbar, subhanallah. Sedangkan lawangan azan pun tidak bersambut. Sedangkan lawangan azan tu tidak membawa kita dekat dengan Allah. Tak sedih ke kita? Semua orang boleh sembang, semua orang boleh bercakap, Allahu Akbar. Tapi hakikatnya bila Allah panggil, di mana kita? Allahu Akbar. Kita lebih banyak habiskan masa dalam rumah kita, dalam ofis kita, dari tempat kerja, berbanding kita menghadirkan diri ke rumah Allah. Allahu Akbar. Kalau nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, tuan-tuan, memerlukan belanja yang sangat besar. Tetapi untuk pergi masjid, tak perlu ada kos. Kadang-kadang pejabat kita bukan jauh pun dengan masjid. Lawangan azan bergema, bersambut. Ramai orang sambut tapi tak bersambut dengan kita. Sampai ke telinga macam tak ada apa nilai. Kita boleh berjalan kaki ke surau, pergi masjid untuk tunaikan solat zuhur sebentar nanti. Tapi berapa ramai orang buat? Kita lebih sambut offer pasar raya daripada offer Allah. Kita lebih sambut menu makan yang bertebaran di restoran-restoran berbanding untuk mengambil peluang untuk menjadi sebahagian yang terbaik di sisi Allah ketika waktu zuhur berkumandang. Allahu Akbar. Dan begitulah waktu-waktu yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Subhanallah. Pagi-pagi tadi, berapa ramai orang tidur dengan nyenyak. Sedangkan nikmat nyenyak itu Allah yang bagi. Bila Allah panggil, kita tak bagi dia. Subhanallah. Pagi tadi kita peluk bini kita. Sedangkan bini kita Allah yang bagi. Ketika Allah panggil, kita tak pergi pada dia. Tak pelik ke kita ni?
Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pagi-pagi tadi kita siapkan sarapan untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Kita bimbang anak kita balik pergi sekolah dengan kelaparan, tapi kita pernah bimbang bahawa anak kita kosong iman dia. Apa yang telah kita bekalkan untuk selamatkan iman anak-anak kita? Apa yang telah kita bekalkan untuk pastikan anak-anak kita beriman pada Allah SWT? Menjadi anak yang bertakwa, menjadi anak yang mampu sujud pada Allah SWT. Apa yang telah kita bekalkan? Subhanallah. Kita bangun pagi nak siapkan sarapan. Allah, kita bimbang anak kita lapar, tapi tak pernah bimbang bahawa iman kita kelaparan, roh kita kelaparan. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Menyedari betapa kita sebenarnya banyak kekurangan, banyak leaking. Knowledge kita sangat rendah, lemah dalam bab nak pimpin diri, nak pimpin ummah, nak pimpin keluarga. Maka saya tiap-tiap hari tanpa pernah penat, lelah ataupun letih, mengajak anda pergi program saya 24 dan 12 di Setia City Convention Center di Setia Alam. Kan? Untuk anda hadir bersama seluruh ahli keluarga anda. Kalau tak mampu, tak ada daya dan upaya, datanglah secara peribadi untuk anda dengar sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Bukankah kita nak menjadi orang yang mampu memberi manfaat? Khairun nas anfa'um linnas. Setiap manusia ini Allah muliakan kalau dia memberi manfaat kepada orang lain. Tak kiralah siapa pun anda, tak kiralah siapa pun, apapun aset yang anda ada, apa yang anda miliki, kalau anda mampu memberi manfaat sesuai dengan ketugasan anda, kedudukan anda, jawatan anda, kerja anda, berilah manfaat pada ummah, anda akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 24 dan 12 di City Convention Center. Program keluarga, program yang kita bangunkan untuk mengangkat institusi keluarga, mengangkat kedudukan kita sebagai seorang ayah, mengangkat kedudukan kita sebagai seorang ibu. Adakah kamu berbangga melahirkan seorang anak yang nantinya berzinah? Adakah kamu nak tak muka kat mana bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, gagal selamatkan keluarga? Nabi berjuang dengan titisan darah, dengan keringat yang tidak pernah padam, keringat yang tidak pernah kering, gugur sahabat dalam peperangan demi peperangan untuk menegakkan kalimah la ilaha illallah agar sampai pada kamu. Kamu jaga 4 orang anak, 3 orang anak, 2 orang anak, 1 anak tak mampu. Bagaimana? Satu kita nak jumpa supaya kita mampu sharing sesuatu yang bermanfaat. Paris jauh lah. Anak engkau hisap dadah, anak engkau berzina, engkau sebut jauh. Nampak tak? Tapi kamu nak kalau boleh ilmu sampai depan kamu. Kalau boleh ada orang sentuh kepala anak kita turun jadi baik. Kita kena usaha. Hidup ini memang ada masalah. Anda tok kadi ke, tok imam ke, anda tuan guru ke, ulama besar mana pun, masalah tetap Allah sampai kepada anda untuk lihat respon kita, tindak balas kita. Itu baulah terjemahan kepada iman yang kita kata kita ada, iman yang kita kata kita miliki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi tanpa buang masa kita sangat suntuk, sangat singkat. Kita berhenti 10-15 minit sebelum lawangan azan, insya-Allah. Lebih kurang pukul 1 kita berhenti. Masa kita sangat singkat, jadi kita kongsi soalan. Kalau anda ada soalan, sahabat-sahabat saya di TikTok minta bantulah. Hashtag FYP, tap screen. Itu adalah yuran. Yuran kita ialah apa? Bagi salam. Masuk je bagi salam. Itu yuran kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam, ya Allah, yang memberi salam, ya Allah, kau muliakan mereka, ya Allah. Kerana di akhir zaman nanti, iaitu zaman kami, ya Allah, kau saja maha mengetahui betapa sedihnya, betapa bimbangnya kekasih hati kami Rasulullah SAW. Bila Nabi sedar, Nabi menyedari bahawa sunnah Nabi nanti sudah tidak menjadi pegangan kukuh kepada umat-umat baginda. Nabi kata apa? Di akhir zaman nanti, memegang sunnah Nabi itu ibarat memegang bara api. Mampu tak kita pegang bara api? Tak mampu, tuan-tuan. Terlepas kita. Allahu Akbar. Begitulah sunnah Nabi. Sedangkan sebarkan salam itu sunnah yang Nabi lakukan. Subhanallah. Yang Nabi sentiasa keutarakan. Jadi sebagai usaha kita untuk hidupkan sunnah. Masuk je live saya ni, bagi salam. Jangan risau. Tak rugi pun hidup anda. Malah berbayar. Live ini tak berbayar. Tapi bila anda masuk je, bagi salam, Allah bayar anda. Tak nak ke? Allah bayar anda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada soalan? Assalamualaikum. Kepada Umi dekat TikTok, tak ada datang Johor ke? Sebab kami tak ada transport, bergerak harapkan orang tolong hantar.
Siapa yang daripada mana-mana negeri maklumkan pada tim Pak Riz, nak pergi Pak Riz, tapi saya ada kekurangan, iaitu tak ada kenderaan, nanti kita akan pakat pada semua follower kita. Ia berlaku pada 2019. Ada follower saya daripada Pantai Timur yang tak ada kenderaan, maka dia menumpangkan follower saya yang tak ada kenderaan tadi tu. Follower saya yang nak bergerak, ada kosong, kan, mereka akan maklumkan pada Pak Riz, kita akan maklum pada anda. Jangan risaulah. Ada bergerak pakai van, ada follower saya yang tempah bas, kan, bergerak gunakan bas, kan, naik KTM. Jadi mana-mana yang ada kesulitan nak bergerak, yakin je. Dan saya nak kita yakin. Allahu Akbar. Sukar kita nak dapat satu, lebih besar pahalanya. Sulit nak dapat satu, maka besar ganjarannya di sisi Allah kalau kita berjaya capai, insya-Allah. Soalan daripada Atika Ali. Pak Riz, apa nasihat Pak Riz kepada mereka yang bangga sangat dengan usia dan hartanya? Allahu Akbar. Saya itu baru saya kata, minta maaf tak, bahasa saya memang tak sedap nak dengar. Satu saya kata yang ikut live saya ni adalah orang yang telinganya sanggup panas, kan, sanggup terima tadahan dan kata-kata saya. Setiap zaman ada Firaun, setiap zaman ada Karun. Lebih sedih, lebih celaka kita ni, kan, belagak macam Karun tapi harta tak macam Karun. Nampak tak? Faham ke faham? Karun dia belagak sebab harta dia, kan. Subhanallah. Harta dia punya banyak, tuan-tuan. Istana dia pun emas. Dia punya kekayaan luar biasa, tuan-tuan. Subhanallah. Firaun dia punya kaya. Tu saya cakap lah, piramid tu sampai sekarang tak dapat kita selesaikan. Tak ada solusi. Bagaimana dia berjaya bangunkan bangunan sehebat tu dengan batu tu tidak ada dan tak dijumpai di bumi Mesir. Dia ambil di bumi lain dengan keadaan tak ada kren, tak ada kapal, tak pada waktu tu teknologi apa diguna. Maka belagak dia sesuailah dengan kekayaan yang dia ada, kehebatan di pada waktu tu. Subhanallah, kita subhanallah tak sekaya dia pun dah belagak, kan, tak semewah tu belagak. Nak belagak apa, kan? Kita ni bodoh tu tak bodoh. Kerja mati-mati, akhirnya mati, duit tinggal. Bodoh kita ni. Ada duit tak nak sedekah. Duit banyak, yang Allah tanya tetap apa yang kau sedekah. Allah tak tanya berapa banyak duit kau ada. Ya, Allah tanya berapa yang kau sedekahkan, berapa yang telah kau infakkan. Nampak tak kebodohan kita? Kan, kadang-kadang kita baru jadi TikToker sekejap, jadi influenza influenza masuk hospital. Kan, nak tunjuk bau sikit, bau ada 1 juta orang. Dunia ni ada bilion. Naknya Malaysia ada 33 juta. Bau 1,5 juta kita pergi mengikut. Itu pun bukan orang ikut 100%. Nampak tak? Ada orang dia follow, lepas tu dia tak ikut kita lagi dah. Tapi tertinggal lah, kan, nama dia kat situ, catatan dia kat situ. Nak bangga apa? Engkau besok mati, aku besok mati. Adakah followers kita 1 juta datang? Sesak-sesak nak datang nak tengok ziarah kita mati? Adakah 1 juta tu nanti mendoakan kita? Adakah 1 juta tu nanti yang tak dapat datang, yang tak sempat datang, buat solat jenazah gaib? Diorang faham ke tak faham tu tentang solat jenazah gaib? Apa yang kau nak bangga dengan harta kau? Apa yang kau nak bangga dengan aset kau? Allahu Akbar. Nampak tak? Semua nak share kat laman sosial ni. Semua kita nak share kat medium seperti ini. Apa yang kau bangga sangat? Engkau nak bagi duit, kau bagilah. Engkau nak bagi tunjuk, engkau bagi ke orang, apa hal? Engkau rugi nanti. Sebab tu cerita dalam Quran. Nabi dah cerita. Ini kita sampaikan. Kau suka tak suka, itu hak engkau. Nampak tak, Al-ayati lah tu. Kita bercakap tentang iman, tentang hukum hakam, tidak ada kaitan dengan iri hati. Subhanallah. Kita bercakap kerana kita sayang umat. Kita sayang ummah. Bila engkau bagi orang, engkau kongsi dengan orang, okey, tak apa. Tapi setiap masa engkau bagi, engkau cerita kat orang, engkau buat content, engkau yang rugi. Faham tak? Engkau mengharapkan lebih ramai orang tengok, lebih banyak engkau dapat gift. Kadang-kadang orang tak faham. Kalau TikTok ni orang tak faham. Kadang-kadang duit yang kita dapat ni semua duit orang. Lepas tu kita bagi pada orang balik. Nampak tak? Kita pun kadang-kadang ada pun kebingungan pun ada. Nampak tak? Kita bagi gift melampaui. Kadang-kadang. Nampak tak? Yang cek hantu kita bagi. Nampak? Yang separuh bogil kita bagi. Yang menari kita bagi. Kenapa macam tu Allahu Akbar. Ini sikap kita. Jadi berhenti. Berhenti untuk mencari makhluk. Berhenti untuk dapat pujian makhluk. Berhenti untuk dapat pandangan makhluk. Full stop. Kita buat kerana Allah, bukan kerana makhluk. Nak bagi-bagi. Allahu Akbar. Engkau rasa engkau boleh tipu Allah? Engkau rasa engkau boleh kelentong Allah? Engkau yang tertipu atau engkau sedang menipu?
Engkau terperdaya atau engkau sedang memperdayakan? Kena faham ni. Allahu Akbar. Kan? Sebab tu kita pelik manusia ni. Kerja mati-mati untuk mati. Akhir semua kekayaan ditinggalkan. Kan? Banyak orang kaya mati tiba-tiba mengejut. Tak sempat menikmati duit dia. Tak sempat menikmati simpanan dia untuk akhirat dia. Simpan berjuta-juta, beratus ribu. Allahu Akbar. Subhanallah. Kita buat kempen. Okey. Bantu madrasah. Contoh madrasah Pak Riz. Kita kongsi RM1 untuk madrasah. Pun ada orang bantai. Nampak tak? RM1 tu pun dibantai orang. Pasal RM1. Soalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bantu kita untuk STFYP. Daripada Seroja 785. Salam Pak Riz, apa pandangan solat subuh dah masuk waktu duha? Lepas tu dia bagi alasan penat sebab kerja. Besok, kau dengar perkataan aku ni. Kan? Satu, telinga ni kena kosongkan dulu. Untuk masuk. Kan? Panahan-panahan peti. Engkau penat. Apa dia? Penat. Apa dia tu? Penat. Penat bekerja. Besok engkau akan dikerjakan di akhirat. Besok engkau rasa penat. Engkau akan penat dikerjakan di akhirat. Engkau akan penat. Engkau akan merasai sangat penat ketika dikerjakan di alam barzah. Engkau ingat Allah tu kawan kau. Engkau ingat Allah tu kawan majikan kau. Boleh borak-borak, boleh bercakap, nak lepaskan diri. Engkau penat tak penat? Penat. Orang sakit pun wajib solat. Orang sakit pun wajib solat. Apatah lagi dengan kau tak sakit. Kerja tu siapa bagi? Rezeki siapa bagi? Siapa bagi rezeki tu? Rezeki siapa bagi? Bukan majikan kau tu, Allah bagi. Rezeki tu Allah bagi. Dan oleh kerana engkau lalai, oleh kerana engkau terperdaya dengan dunia, oleh kerana engkau terlalu sayang dunia, oleh kerana engkau terlalu love dengan dunia ni, love kan, macam bentuk love sekarang ni kan. Kau sangat-sangat menyayangi dunia, Allah kekalkan kau dengan lara. Allah biarkan kau menikmati dunia ni. Sebab tu, berzina pun sihat, pecah amanah pun sihat. Kau tengok muka-muka musibat. Kan? Muka-muka bangsat. Dah ambil duit negara, dah pecah amanah, kan? Pegawai-pegawai besar, baju-baju uniform, jalan tanpa rasa malu. Dia ambil duit rakyat, dia makan rasuah. Dia pekerja-pekerja yang sepatutnya membentang rasuah, dia makan rasuah balik. Kau tengok kat TV, kan? Bawa muka selamba, tak kasih malu. Kan? Apa pasal? Nampak tak? Hidup kita pada ini. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Sedih kan? Ini kenyataan hidup. Kan? Jadi penat tak penat, kena jaga solat. Orang yang penat kemudian dia solat itu lebih mulia daripada orang yang banyak masa. Dan dia boleh solat. Kau nampak tak betapa sayangnya Allah adil? Allah Maha Adil. Dia lah ya Rahman, dia lah ya Rahim. Dia tahu nak nilai siapa pun. Kamu nilai tenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada apa nak buat kan, duduk termenung. Kira daun berapa. Kan? Cuba cari udara kat mana. Tiba-tiba azan, kamu pergi masjid. Beza dengan orang ni. Dia tengah buat kerja, dia tengah meeting, dia tengah present, dia tengah ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berhenti sekejap kan, kita bagi laluan azan. Kemudian kita akan pergi solat. InsyaAllah berjemaah, kita pergi masjid. InsyaAllah. Kan lepas habis ni, dalam pukul 2.40 kita akan jumpa balik. Orang ni lebih tinggi makamnya daripada orang duduk termenung. Kemudian ada masa pergi masjid. Tak sama tuan-tuan. Yang mengimamkan dengan yang makmum, tak sama kedudukan dia. Kau tak semestinya bahawa yang imam tu lebih tinggi markahnya daripada makmum. Tak sama. Yang imam tu, sebab dia dah kerja, dibayar gaji oleh kerajaan, dibayar gaji oleh penduduk sekitar, dibayar gaji oleh ahli jawatan masjid, maka dia jadi imam. Tak semesti dia punya kedudukan lebih tinggi daripada makmum. Faham tak Jadi jangan belagak, jangan bangga diri. Subhanallah. Pegang jawatan ni pun banyak dia punya kesan. Kalau tak jalan dengan baik, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam insyaAllah. Daripada TikTok spare part. Kawan saya hari-hari makan duit haram. Kaya je tak sakit, panjang umur dia. Kau cuba tengoklah Firaun. Firaun langsung tak sakit. Kan? Firaun langsung tak sakit. Kan? Langsung pun tak sakit. Kan? Jadi kalau kau berani nak mempertikaikan apa saja kenyataan, terpulang. Kan? Kita tak datang dan tak berhujah. Kita tak berdebat. Kita sampaikan sesuatu yang telah dinyatakan dalam Quran. Quran tidak menipu. Apa cerita dalam Quran yang telah berlaku, yang sedang berlaku, yang akan berlaku adalah sesuatu yang wajib untuk kita yakini. Nampak? Khafa beli yakini, yakin. Subhanallah. Dan Firaun tidak pernah sakit.
Kan? Ramai kawan saya pun ada, bukan kawan aku pun ada. Aku pun pernah duduk di tempat penuh maksiat. Pernah larah. Kan? Dalam ketika kita remaja, kita buat maksiat banyak. Ramai kan kawan kita semua sihat. Kan? Berzina sana, berzina sini, mitonggang, arak dan sebagainya, sihat. Tak ada masalah. Kan? Allah bagi sihat bukan maknanya Allah sayang kau. Allah bagi sakit bukan maknanya Allah benci kau. Kena faham tu. Kan? Bagi orang yang faham, kan, dia tidak perlu lagi kenyataan, pendapat, pandangan, hujah daripada makhluk. Dia sakit, orang kata tengok musibah untuk dia sakit. Terpulanglah. Itu penarifan masing-masing. Dia dapat sakit, dia syukur. Dia rasa bahagia, dia tenang, dia gembira. Sakit ni buat aku dekat dengan Allah. Sakit ni buat aku rasa bimbang dengan iman aku. Alhamdulillah, Allah kejutkan aku daripada lamunan, daripada kesombongan, daripada kealpaan. Kan? Sakit ni telah mengejutkan aku. Alhamdulillah. Tapi bagi orang tak faham, sakit itu adalah satu musibah. Orang sihat tu Allah sayang. Tak semestinya berapa banyak orang kafir kat dunia ni. Kau tak nampak ke? Kau kerja dengan syarikat-syarikat kafir. Bos-bos kau yang kafir-kafir tu semua sihat-sihat. Faham tak? Dia tak sembah Allah. Yang lain tu saya cakap lah. Kalau bab tauhid ni dia gagal, mengesakan Allah telah gagal. Yang lain tu saya cakap. Faham tak? Dia sihat je. Faham tak? Faham ke faham? Jadi sakit tak semesti Allah benci. Sihat tak semesti Allah sayang. Kena faham ni. Kan baby. Lahir je tengok kan. Baby Atik contohnya dulu yang misi rakyat perjuangkan. Betul tak? Baby. Apa dosa dia? Tapi sakit. Yang makan rasuah, yang pecah mana, berzina bini orang tapi terus sihat. Adakah Allah tersilap, terkilaf? Adakah Allah tak gerti? Allah tak tahu nak turunkan bala untuk siapa? Jangan ambil kerja Allah. Allah kalau dah benci orang tu, Allah kekalkan kau dalam dunia maksiat. Allah kalau tak nak pandang kau, kalau Allah dah tak nak pandang kau, kena faham ni. Allah kalau tak nak pandang kau, Allah benarkan kau buat maksiat. Tanpa ada halangan, buat je. Seronok, gembira, pam, Allah tarik. Allahu Akbar. Habis. Itu yang berlaku pada Firaun. Di saat roh dah sampai ke kerongkong, baru dia kata, aku beriman pada Tuhan Musa. Dah terlambat. Kan? Baru nak beriman. Habis, malaikat tutupkan mulut dengan tanah. Lingkup. Nampak tak? Jadi jangan terpedaya dengan dunia ni. Jangan pandang orang maksiat. Pandang orang alim. Pandang orang baik. Kau pandang orang maksiat, kau jadi kau contoh, memang lingkup dalam dunia kau. Nampak tak? Kan? Engkau pandang pada orang maksiat, lepas tu kau jadi kau contoh. Jahannam engkau. Kawan saya berzina pun okey. Kau berzina lah. Kan? Kau berzina. Tengah-tengah berzina, Allah ambil nyawa kau macam mana? Allahu Akbar. Nampak tak? Jangan jadikan contoh orang gagal. Jangan jadikan contoh orang maksiat. Adakah gila kita nak jadikan contoh orang bernama Firaun, Abu Jahal, Abu Lahab? Nak jadikan contoh Abdullah bin Ubay? Kita nak mencontohi Sayyidina Umar Al-Khattab. Kita nak mencontohi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita nak mencontohi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita nak mencontohi dengan penuh hati, penuh jiwa, kesungguhan yang dalam. Setiap tindakan, setiap tingkah laku, karakter, sikap, sifat Nabi Muhammad SAW, itulah keutamaan kita. Kemudian baru datanglah para ulama dan sebagainya. Allahu Akbar. Next. Daripada Seroja 785, salah ke kalau isteri tegur suami bab solat? Tak salah, cara tegur tu penting. Macam anak tegur bapa, tegur mak. Tegur tak salah, cara tegur tu yang perlu diberi perhatian. Hei, solat le. Itu kurang ajar. Kan? Solat awak dah masuk azan. Saya tahulah awak solat je lah. Awak nak susu saya apa hal? Saya tahulah. Awak solat. Tak apa, jangan mengalah, sikit mengajuk, sikit koyak, sikit sedih. Terkeluar hingus, terkeluar air mata, terkeluar air telinga, semua terkeluar. Asal dalam dakwah kita kena maki, kita kena amuk, itu perkara biasa. Sebab hamunan itu, makian itu, cacat itu berbalas dengan ganjaran yang lebih besar daripada Allah SWT. Kau tak tahu beza antara permata dengan kaca. Nampak tak? Kena kutuk dengan manusia itu kaca. Allah bagi permata. Takkan tak faham? Kan? Tapi sebab kita terasa hanya kaca itu pun telah menyedihkan kita. Macam mana kita nak berjuang dalam dakwah? Kan? Allahu Akbar. Kan? Kita faham. Kan? Apakah pakaian ahli syurga? Dapat yang buruk, balas yang baik. Apakah pakaian ahli syurga? Dalam hati tak pernah ada benci. Ada tak pada kita sekarang? Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Nak mati dalam husnul khatimah. Dalam hati penuh benci macam? Dalam hati penuh dendam macam mana? Dalam hati penuh benci, mulut cakap semua benci. Macam? Kan? Cita-cita pergi syurga tapi kaki bawa ke neraka. Macam? Faham ke faham ni? Kan? Fikir hal orang je. Bukan fikir hal sendiri. Macam nak selamatkan iman. Kan? Asyik cerita hal orang. Asyik cerita dosa orang. Terlepas pandang bahawa kita juga banyak dosa. Allahu Akbar. Dia cerita dia. Habis lingkup kita.
iman kita. Allahu Akbar. Next. Daripada Cik Aini, cara bagaimana nak ajak suami dan anak-anak supaya solat? Cara yang berhemah. Cara berhemah, sahabat. Langkah paling mahal ialah doa pada Allah. Sebab hidayah tu milik dia, bukan milik kita. Nampak tak? Kita mesti beradab dengan Allah. Minta pada dia, ya Allah, beri aku kaedah yang terbaik untuk aku pimpin isteri aku, untuk aku pimpin suami aku, untuk aku tarbiyah dia, aku bimbing dia. Itu cara bagus yang Nabi Musa buat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah bagi formula pada Nabi Musa. Bacalah ayat tu sebagai satu kekuatan dalaman kita. Bila nak berperang, senjata tak penting. Yang penting ialah Allah. Nampak tak? Senjata tak penting. Yang penting Allah. Bila Allah dah ada, senjata tu adalah alat untuk kita berperang. Berapa ramai orang zaman Nabi SAW 313 berentap dengan 1000 tentera yang dipimpin oleh Abu Jahal. Kalah Abu Jahal bukan sebab senjata. Kata Abdullah ibn Rawahah yang gugur, yang syuhada daripada Muqtar, bila dia diberitahu bahawa tentera pihak Rom dan Parsi terlalu kuat, mereka tak mampu ditumbang sebab mereka ada senjata yang banyak, tentera banyak. Apa kata Abdullah ibn Rawahah? Kita tak berperang kerana senjata. Kita tak diberi kemenangan kerana senjata. Kita tak diberi kemenangan kerana kekuatan tentera kita, kerana bilangan tentera kita. Kita diberi kekuatan, kita diberi kemenangan kerana ketakwaan kita. Hari ini, bangsa kita fokus kepada banyak makhluk, pada alat, bukan lagi pada ketakwaan. Kita cerita pasal harga barang naik, kita cerita duit sempit, kita cerita duit tak ada, kita cerita hilang kerja. Nampak tak? Dan kita mula salahkan banyak orang. Kalau kita belajar, kita akan faham. Semua ini kita rentasi kerana ketakwaan kita. Harga barang tetap naik. Engkau menjerit ke, engkau tak kepala kat dinding ke, engkau sokong siapa pun, harga barang tetap naik. Tapi kenapa ada orang dapat merentasi kesulitan ekonomi itu dengan tenang? Sebab dia ada takwa. Sebab tu RM1 hanya boleh beli satu barang, tapi tak boleh beli nikmat Allah SWT. Sejuta duit engkau ada, tak boleh beli nikmat. Engkau hanya boleh beli barang. Faham ke faham? Satu ada orang, dia punya purse tak banyak duit, tapi nikmat ni Allah kirim lebih banyak daripada nilai duit yang dia ada. Nampak tak? Sebab tu ada orang penuh dia getah, anak 8 orang. Dia boleh bangunkan 8 anak berbanding seorang engineer, seorang doktor, seorang pakar, seorang profesor, seorang pensyarah yang anak 2 orang tapi dulu tak dibangunkan sebab tak ada masa. Pampung, alasan saja. Nampak tak? Kita dengan Allah ni macam mana? Kita nak main game apa dengan Allah ni? Sebab tu ketakwaan tu jauh lebih penting daripada semua benda. Balik pada Allah. Sayang sekali kita sedang dilekakan oleh banyak orang di atas, di peringkat negara kita, kan, sentiasa mengambil peluang untuk menjahanamkan iman kita. Minta maaf lah, kan. Sorakan-sorakan kita ini tidak akan memenangkan kita. Maka jangan bersorak. Suara itu simpan untuk berdoa pada Allah. Maka selamatkan iman suami anda, selamatkan iman anak-anak anda, selamatkan iman isteri anda dengan cara kembali pada Allah. Maka antaranya ialah anda jaga tahajud. Bila anda jaga tahajud, anda ada satu akaun yang kuat dengan Allah. Sebab sebagian besar manusia tak mampu bangun pagi, tak mampu untuk sujud pada Allah pada waktu seperti mana orang lain, segelintir orang buat. Pukul 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi dah bangun sujud pada Allah. Waktu itu waktu mustajab yang orang lain tak bangun. Waktu tu kau minta pada Allah, wahai Allah berikan aku ilham. Nampak tak? Ya Allah berikan aku panduan. Ya Allah berikan aku bimbingan. Ya Allah berikan aku teguhan iman untuk aku pimpin suami aku. Ya Allah, biarlah bicara aku bicara yang kau reda, agar jatuh pada suami aku, dia senang untuk bertaubat, dia senang untuk beribadah. Ya Allah tolong suami aku. Nampak tak? Faham? Satu kita dengan Allah ni mesti ada laluan. Satu Nabi SAW sebelum dilantik jadi Rasul dan Nabi. Siapa Nabi ni? Al-Amin. Sebelum jadi Nabi, sebelum dilantik menjadi Rasul, memimpin ummah, dia Al-Amin. Disenangi oleh semua penduduk Mekah. Allahu Akbar. Jadi akhlak kita tu bina untuk kita bina akhlak orang. Adab kita bina untuk bina adab orang. Kita jadi mak, solat tak buat, tengok drama, lepas tu suruh anak solat. Solat dah pukul berapa ni? Anak kita zaman sekarang generasi apa? Generasi Y. Dia pandai menilai mak bapak dia. Orang dulu dia patuh, dia tak akan bunyi sebutir perkataan pun. Budak sekarang dia lain. Kita sedang mendidik manusia zaman yang lain. Kita alaf lain. Nampak tak? Kita orang 70-an, 80-an. Nak bimbing suami kita, suami ego. Nampak tak? EGO, di ego. Maka kita main emosi.
Kita kena gigih dakwah. Kita kena optimumkan segala usaha kita. Kita kena organisekan tindakan kita. Nampak tak? Baru kita akan berjaya. Masa suami tengah tidur, teknikal. Puan yang tanya soalan, jangan tanya je puan. Kuatkan kudrat, mohon pada Allah untuk diberi kekuatan. Puan hadir program saya supaya dapat banyak lagi ilmu yang bermanfaat. Bukan sebab saya bagus, tapi mudah-mudahan kita bertemu nanti akan dapat menzahirkan lebih banyak teknik. Masa suami tengah tidur, pegang umbun-umbun kepala dia. And, ya Allah, ini suami aku. Imam kepada aku. Ya Allah, jangan kau tarik iman dia, ya Allah. Selamatkan dia, ya Allah. Berilah dia hidayah, ya Allah. Aku perlukan seorang imam yang membantu aku, ya Allah. Mintalah. Dia bukan Firaun, dia bukan Karun. Dialah hamba Allah yang terkhilaf, yang tersilap, yang terlalai, yang terleka, yang teralpa. Selamatkan dia dengan doa kamu. Sebab tu Allah hadirkan kamu sebelah dia. Untuk kamu dapat doa untuk dia. Maka jangan sesekali kamu nampak pasangan kamu tidak berguna. Kadang-kadang di saat kamu rasa kamu hebat, kan, pasangan kamu yang menjadikan kamu hebat, kamu lupa doa dia. Siapa kamu hari ini? Doa mak bapak kamu. Jangan kau tak kenal bapak engkau. Bapak engkau tak kenal kan? Mak engkau tak kenal. Kau cakap sembang kari, cerita politik, merentasi benua. Mak engkau dah lama kau tak tengok. Kau hentam pemimpin berdebat debu, tapi kau tak kenal mak bapak engkau. Ini berlambak di zaman hari ini. Nampak tak? Subhanallah. Jadi sahabat saya bertanya soalan, pegang umbun-umbun kepala suami kita ketika dah tidur nyenyak. Pegang dada dia. Ini tempat penting. Nabi ketika nak naik Isra Mi'raj, Nabi dibedah dada Nabi. Tapi pembedahan Nabi tak samalah pembedahan doktor ke hospital kita. Tapi pembedahan itu berlaku. Macam nak bedah, formula tu saya bagi di Setia City Convention Center 24 bulan 12. Ya, teknikal saya kena bagi secara spesifik. Supaya kamu terima tu dengan mudah. Ini banyak benda nak kongsi. Kalau nak datang. Allahu Akbar. Saya tak dapat datang pasal orang kahwin, nak macam mana nak cakap. Tadi sahabat kata buat kat Johor. Bila sebab kat Johor orang Pening pula minta. Bila sebab kat Pening orang Kedah pula minta. Kan? Saya beri respect lah. Follower saya di Pulau Pinang. Untuk kali ni terlalu banyak orang Pulau Pinang datang. Utara khusus ni lah. Spesifiknya di Pulau Pinang, di Kedah. Banyak. Wah, dulu saya pergi hantar timur kuat. Kan? Sebab Facebook saya mungkin dah terhalang. Sekarang saya banyak fokus kat TikTok. Next. Daripada platform satu lagi, Farid AS Legacy. Ya, Farid. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkahwinan yang bagaimana diberkati oleh Allah SWT? Sebab tu kan, kalau anda di bro apa? Farid Legacy. Ini semua anak-anak muda kan, yang anak-anak muda baca sirah Nabi. Beli buku-buku berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi dan keluarga Nabi kan. Baca kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, baca kisah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kadang-kadang kita lelaki ni tuan-tuan, kita yakin bahawa kita bagus tapi tak ada ilmu. Kadang-kadang orang isteri rasa dia dah bagus, tak ada ilmu. Itu menyebabkan perhubungan jadi longgar, perhubungan jadi berantakan. Masing-masing rasa dia bagus, masing-masing dia rasa betul. Sayang sekali kan, kita tak ada formula-formula macam ni disebarkan di peringkat TV, di peringkat media secara eksklusif, secara berterusan. Kita disibukkan dengan ekonomi yang tak pernah berhenti, disibukkan dengan politik yang bercelaru. Allahu Akbar. Subhanallah. Tapi yang masalah paling besar ialah institusi kekeluargaan. Tidak ada usaha bersungguh-sungguh, melainkan retorik. Lebih banyak retorik. Jadi Farid, Nabi dah pesan, kahwinlah seorang wanita kerana keturunan dia. Yang cantik itu penting, tapi cantik pada mata kita tak sama cantik pada mata orang lain. Cantik itu very subjektif. Maka jagalah amal kamu. Allah akan adakan seorang perempuan sesuai dengan iman kamu, insya-Allah. Jagalah ibadah kamu, jagalah solat kamu, sebab dia akan memimpin anak-anakmu. Berapa ramai orang lelaki dapat isteri yang suka beletih, suka tinggi suara, kan, suka mengukung. Ada berapa ramai orang dapat suami yang pandabaran, kan, yang tak balik rumah, yang outstation berterusan, yang ada skandal kiri kanan belakang, yang kaki judi, yang kaki perempuan berlambak. Nampak tak? Jadi kita nak cari pasangan yang terbaik, maka kita nak cari orang macam Siti Khadijah Al-Kubra, tapi kita tak ada level
tak menghampiri pun, jauh. Kan, ibarat langit dan bumi dengan sifat Nabi SAW. Sunnah Nabi pun kita tak bangunkan. Macam sunnah Nabi pun kita tak bangunkan, tak uruskan. Nampak tak? Kita nak macam Siti Fatimah Az-Zahra. Tapi pegangan kita jauh panggang dapat api daripada panggang daripada jauh apa? Jauh api daripada panggang. Dan dengan sifat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Allahu Akbar, subhanallah. Nampak tak? Allahu Akbar. Jadi apa kita nak buat sekarang? Kita membetulkan iman kita, membetulkan cara kita, membetulkan ibadah kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku untuk betulkan amalan aku, perkukuhkan, mantapkan, perhebatkan amalan aku. Sebab apa? Sebab ini semua akan memperkukuhkan kehidupan kita di luar solat, di luar zikir. InsyaAllah. Kan? Pak Aris, macam mana saya nak betulkan kehidupan saya? Betulkan solat ni. Pak Aris, macam mana saya dapat insan yang terbaik dalam hidup saya? Maka buat bina hubungan baik dengan Allah SWT. Sebab bila Allah sayang kau, Allah akan tak orang yang terbaik dalam hidup kau. Percayalah. Nampak tak? Kan? Sebab selagi kau belum kahwin, kau tak kenal perempuan tu siapa. Engkau bercinta, engkau tak akan kenal siapa dia. Engkau bercinta, semua baik lelaki baik perempuan, semua masing-masing akan kawal pegangan sebenar-benarnya. Tapi kalau dah bercinta pun dah kena sepak, bercinta pun dah kena tapak kaki, engkau saja yang bodoh kekalkan hubungan tu. Nampak tak? Dah baru bercinta, mak kita dah kena maki dengan jantan tu. Apakah kau bodoh? Adakah kau tak waras? Adakah kau tak normal? Membenarkan orang yang belum lagi kan, hak engkau menjadi hak engkau, murim engkau untuk memperkotak-katikkan keluarga mak bapak engkau. Belum kahwin lagi, dia dah maki mak bapak kita. Belum kahwin lagi, dia dah hina-hina keluarga kita. Kau rasa kau perlukan lelaki macam ni? Atau perempuan macam ni? Nampak tak? Jadi bila kau kenal seseorang, ini dia panggil apa? Ta'aruf. Sesi pengenalan. Bukan terus bercinta, terus feeling. Satu, bila kau dah terus bercinta, kentut dia pun kau rasa wangi. Nampak tak? Ha. Allahu Akbar. Kan? Next. Daripada tasbih cinta, tapi soalannya Pak Aris, kalau ziarah kubur mak ayah bersebelahan, bertemu kepala dan kaki, macam mana ya kita nak sedekahkan bacaan? Alah, Abah tahu kau nak sedekahkan siapa. Kau sebut je lah nak sedekah mak ayah. Tak semesti kau pegang batu nisan tu. Kan? Faham? Yang paling penting ikut sunnah Nabi. Kan? Baca surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Sedekah kepada mak bapak. Surah Al-Baqarah. Bacakan surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah, doa anak yang soleh. Kat mana pun dia letakkan diri dia, tak semesti pergi kat kubur. Engkau kat mana pun, beratus juta kilometer pun kau jauh, tapi kalau kau anak yang soleh, doa kau pasti sampai pada mak bapak kau, insya-Allah. Kan? Tapi kalau pegangan macam musibat, kan? Solat tak buat, zikir tak ada, kan? Engkau jauh dengan Allah, engkau duduk tepi kubur mak engkau pun Allah tak terima amalan kau. Faham? Bila dekat-dekat tu, baca sekali ke? Baca sekali lah, tak ada masalah. Tak masalah. Ya Allah, aku nak sedekahkan surah Fatihah ni. Masa kita masuk kubur, masuk je, Assalamualaikum ya ahli kubur. Tak sebut satu-satu. Kan? Nak beri salam pada ahli kubur semua kan. Bila kau cakap Assalamualaikum ya ahli kubur, bermakna kau telah memberi salam pada setiap orang dalam kubur tu. Termasuk mak ayah kita yang dalam kawasan tu. Betul tak? Bila kau sedekah Al-Fatihah, ya Allah, aku nak sedekahkan Al-Fatihah kepada semua orang-orang yang beriman, yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Maknanya kau tak spesifik pada sesiapa kan. Bila kau sedekah pada mak bapak engkau, kau sebut, ya Allah, aku nak sedekahkan surah Al-Fatihah ni pada mak ayah aku dah. Kan? Faham tak? Kau pegang batu nisan, tak pegang batu nisan, tak jadi masalah. Nampak Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang penting doa engkau tu Allah terima. Itu paling penting. Satu, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang kita nak fokus ialah penerimaan Allah tu sungguh-sungguh mengharapkan Allah terima ibadah kita. Itu yang paling penting. Nampak tak Wallahu alam. Next. Daripada Mr. Chem, apakah betul 13 Safar akan datang wabak penyakit? Wallahu alam, saya pun tak tahu, tapi hadis Nabi yang kita telah pelajari, yang kita tahu, di akhir zaman nanti akan berlaku banyak musibah, banyak masalah, dan kita sedang melihat satu demi satu apa yang Nabi sebut, apa Nabi kata, apa Nabi lafazkan, dan sedang berlaku. Kita dah tak kenal mana benar, mana batil, mana hak. Itu sedang berlaku. Kita akan lihat banyak ulama-ulama, ustaz-ustaz, menjadi punca persengketaan antara kita, perbalahan antara kita. Itu sedang berlaku. Okey, kita sedang lihat Allah Akbar, dan kita tak tahu beza mana yang baik, nak ikut ni mana. Sebab tu kamu jadi orang baik.
Kamu kena jadi orang baik, Allah sendiri akan aturkan yang terbaik untuk anda. Kamu jaga solat, kamu jaga zikir, kamu jaga Quran. InsyaAllah, jaga Quran tu tuan-tuan. Allah akan pimpin kamu. Allah yang akan pimpin kamu, insyaAllah. Next. Daripada Nick Mariam, pantang larang apabila duduk dalam edah. Kan? Kalau betul-betul Nabi dah kata ni, banyak orang tak buat. 120 hari ni kan, mesti buat dah kan? Tak boleh keluar rumah. Sebab tu orang perempuan tak boleh ziarah suami meninggal kat kubur. Tak boleh sampai habis edah. Sampai habis. Sampai habis. Suami meninggal tadi, semalam suami meninggal, tak boleh pergi kubur kan. Perempuan tak digalakkan pergi kubur. Terutamanya untuk isteri yang telah pun kehilangan suami dia. Ini hadis. Ini Nabi pesan. Tak nak ikut, itu hak masing-masing. Sebab ramai sekarang tak ikut. Terutama wanita yang tak bekerja, yang tak bekerjaya. Tak boleh keluar rumah. Semampu-mampunya jangan keluar rumah. Jadi itu yang Nabi pesan. Jadi banyak orang suami meninggal semalam, hari dia pergi kubur. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Mak saudara, bapa, mak cik apa tu lain. Ni isteri. Isteri tak boleh. Tak boleh. Faham Ikut je. Tapi kalau kamu kerja, tak boleh bersolek. Jangan bersolek. Jangan tabarus. Lagi lingkup lah sekarang orang. Tak. Baru seminggu suami meninggal dah mula apa? Rakan-rakan pejabat mengusik-usik. Mana penghormatan kita pada arwah suami kita? Mana kasih sayang kita pada suami kita? Suami kita sedang diseksa dalam kubur sebab kita punya akhlak. Ya? Sebab suami gagal pimpin isteri dia ketika hidup. Dia tinggalkan isteri yang tidak beriman. Dia tinggalkan isteri yang tak jaga adab. Dia tinggalkan isteri yang tak jaga akhlak. Dia tinggalkan isteri yang bertabarus. Dia tinggalkan isteri yang nak bersolek kerana makhluk. Habis. Walaupun suami tu dulu kaki solat, kaki jemaah, keluar, dia pergi, tapi dia gagal tinggalkan isteri yang beriman. Dia teruk kat kubur tu. Kita risau macam tu lah. Satu. Oh, lelaki. Kita susah tau, bukan senang. Bukan senang. Allahu Akbar. Tolonglah jaga edah tu. Jangan keluar. Subhanallah, jangan ada perasaan pada mana-mana jantan. Jangan share cerita hidup anda sepanjang edah maupun habis edah dalam media sosial. Saya tengok banyak orang share dengan pakaian dia, dengan gaya bentuk badan dia apa semua. Saya rasa sangat kecewa. Kan kita kan cakap ni geram, TikTok ni dia blok kita tau. Langgar je blok, langgar blok. Sebab TikTok dimiliki oleh orang bukan Islam. Tapi dalam konteks konten, berapa banyak orang langgar peraturan Allah SWT, langgar hadis Nabi dengan pakaian menutup mata. Itu semua dapat apa, rimbunan kasih. Banyak orang follow. Saya sedih sebenarnya. Bukan cemburu, tak cemburu pun. Banyak orang follow ke tengok saya pun macam tu lah saya. Kan? Tapi kita takut bimbang kemurkaan Allah, kemarahan Allah. Allah sedih lah. Jadi pada siapa-siapa yang ikut live saya, anda adalah seorang wanita yang telah kehilangan suami. Jaga akhlakmu, jaga pakaianmu, jaga penampilanmu. Percayalah, kamu tak perlu tonjolkan dirimu. Jodohmu dalam genggaman Allah. Jodohmu yang seterusnya dalam ketetapan Allah. Tak perlu tonjolkan diri. Tak perlu nak tunjukkan diri anda. Tak perlu tunjukkan bentuk badan anda. Tak perlu pakai menjolok-jolok mata. Kadang-kadang saya tengok ada orang membodohkan diri untuk jual produk. Nak tunjukkan bahawa dulu aku ditinggalkan oleh ex aku, sekarang aku dah kurus. Kan banyak tu. Dulu aku gemuk, sekarang dah kurus. Allahu Akbar. Yang menjadikan kau kurus tu ialah takdir Allah, ihsan Allah, kebenaran Allah. Bukan air tu sebab je. Faham tak? Jangan jual produk-produk nak tunjukkan kelasingan. Kenapa nak dapat rezeki dengan perbuatan haram? Wanita, kamu tunjukkan bentuk badan kamu hukumnya haram, maka bermasalahlah rezeki kamu nanti. Allah Akbar. Kemudian kamu jumpa Pak Riz, anak saya macam ni. Tapi kau dapat rezeki yang haram. Rezeki kita nak yang halal dan tohibah, yang diberkati. Berhati-hati ya. Saya cakap mungkin tak sonok anda dengar, tapi saya tak peduli kau sonok tak sonok. Betul ada betul, salah ada salah. Wallahu alam. Next. Daripada Ila Yusof. Assalamualaikum, nak tanya, macam mana kita nak istiqamah dalam suasana aura negatif sekeliling? Memanglah. Di ruang mana dunia hari ini yang auranya positif? Tak banyak tuan-tuan. Orang pergi Mekah pun bertabarus. Orang pergi Mekah pun menunjuk-nunjuk. Orang pergi Mekah mula umrah pun nak melagak.
Orang pergi Mekah pun cerita besar. Nampak tak? Di ruang mana sekarang ni, kan, tempat yang auranya positif? Nampak tak? Jadi sebenarnya yang penting ialah kamu mesti positif. Kalau kamu orang yang positif, letak di mana pun kamu positif. Sebab itulah kita wajib kan, mencontohi Rasulullah SAW. Rasulullah itu qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita. Rasulullah diletakkan di tempat orang jahil, dipanggil zaman jahiliyah. Manusia yang lupakan Allah, sembah berhala, sembah batu. Mereka tanam bayi perempuan hidup-hidup, mereka rogol perempuan, mereka bunuh anak-anak perempuan, mereka minum arak, mereka hidup dengan kemahuan diri sendiri. Tidak ada batasan, tak ada peraturan. Datang Nabi memimpin mereka. Nampak tak? Nabi duduk di tempat penuh aura negatif. Jadi kalau kamu berada di sebuah organisasi, di sebuah pejabat yang semua negatif, kamu kena jadi positif. Macam mana saya nak jadi positif, Pak Riz, di kalangan orang negatif? Sebab tu kamu kena tonton yang baik-baik, dengar yang baik-baik, pandang yang baik. Kau tengok video lucah, engkau tengok pakaian perempuan, lelaki yang tak tutup aurat. Macam mana engkau nak positif? Engkau membenarkan telinga engkau dengar cerita hal orang. Sedangkan kau ada keupayaan untuk buka alunan zikir, buka ayat Quran, kau tak nak buka. Allahu Akbar, subhanallah. Tiba-tiba engkau cakap engkau tak ada kekuatan. Sebenarnya remote control kat tangan kau. Kenapa engkau ada kekuatan masukkan nasi ke mulut engkau, tapi engkau tak ada kekuatan masukkan ilmu ke dalam minda engkau, ke dalam hati engkau? Kenapa engkau ada kekuatan masukkan makanan sedap dalam mulut engkau, tapi engkau tak ada kekuatan masukkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam jiwa engkau? Nampak tak pelik kan kita ni? Semua ni kita akan dipertanggungjawab. Wallahi kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat, di hadapan Allah SWT. Kita akan kena gembat. Allahu Akbar. Kita takut. Nampak tak? Subhanallah. Engkau boleh bawa kita, engkau pergi pejabat, tapi tak boleh bawa kita, engkau pergi masjid. Macam mana? Lepas tu kau cakap tak dapat orang negatif, tak dapat orang positif. Nampak tak? Engkau boleh bawa kita, engkau pergi ke bazar, pergi ke pasar raya, pusat membeli belah, pusat-pusat makanan, tapi kau tak boleh bawa kan diri kau ke tempat orang sujud pada Allah. Macam mana? Nak salahkan siapa? Bila minyak kereta kau habis, kau tahu pula cari pam minyak. Tapi bila kau hilang kekuatan kau pada Allah, kau tak tahu bawa diri kau untuk cari Allah. Bila kau mula drop, bisnes kau mula jatuh, bila kau rasa kau tak ada kekuatan, kau tak pandai cari Allah. Nampak tak? Wallahu alam. Next. Satu, saya mohon pada anda, datanglah program saya di Setia City Convention Center 24 dan 12 ni. Mudah-mudahan kat situ ada aura positif. Ribuan orang hadir. Kita jerit, kita bersuara. Kita bukan ahli politik nak gosakkan orang lain. Kita adalah umat Muhammad nak selamatkan iman satu sama lain. Kita tidak duduk untuk benci orang, tapi nak samakan iman orang, nak samakan iman kita semua, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Next. Daripada Mazura Zura, saya nak tanya, jika anak bercakap dia kecil hati dengan mak, patutkah maknya bertanya dengannya apa silap mak? Anak confirm tak boleh kecil hati dengan mak. Anak tak boleh terasa dengan mak. Anak yang beriman, yang soleh. Kau nampak tak? Kau nampak tak? Ni kat mana? TikTok ke kat mana ni? Kau nampak tak? Belum kau pergi lagi Ning Bazura. Ning Bazura. Belum lagi kau pergi, anak kau dah terasa hati. Anak yang terasa hati, kau rasa dia hantar doa untuk kau. Anak yang terasa hati, kau rasa dia akan selamatkan engkau ke alam barzah besok kau meninggal. Engkau masih hidup, dia dah buang kau. Engkau masih hidup, dia dah kecil hati kat engkau. Engkau masih hidup, dia dah benci engkau. Engkau masih, nampak tak? Wahai ibu, tolonglah, aku cakap kau orang tak nak percaya. Tolonglah datang program ni sampai macam tu sekali merayu kat orang. Datanglah hadir program ni, Setia City Convention Center, supaya kita belajar satu, dudukkan anak-anak kat sebelah kiri kanan kita, supaya dia dengar satu yang bermanfaat. Ibu, bila anak kecil hati kat kita, dia berdosa besar. Dia berdosa besar. Bila engkau tak reda pada anak engkau, Allah takkan reda pada dia. Dia akan terus jauh pada engkau. Maka engkau minta pada Allah, wahai Allah, aku ampunkan dosa anak-anak aku. Wahai Allah, anak aku telah berdosa pada aku ampunkan dosa dia, Allah. Tolonglah ampunkan dosa dia, Allah. Selamatkan iman dia. Itu adalah pendekatan ibu yang bijak. Ibu yang gagal, dia jaja cerita anak dia. Ibu yang gagal, dia buruk-burukkan cerita anak dia. Dia cerita jiran kat belakang rumah dia. Dia cerita jiran kat sebelah rumah dia. Saya ni terasa hati, Mak Minah. Pasal apa? Itulah anak saya yang nombor 2 tu, dia kecil hati kat saya. Patut ke dia kecil hati kat saya? Patut ke dia tinggi suara pada saya? Saya ni tegur dia, suami dia macam ni. Saya tegur suami dia, dia kecil hati kat saya. Dia terasa hati bila saya tegur suami dia. Engkau tak boleh cari jiran.
Engkau tak boleh jaja cerita. Bila engkau bawa cerita keluarga engkau pada orang, orang akan pada rendah anak engkau. Dan anak engkau nanti lebih jauh pada engkau. Engkau bawa cerita itu pada Allah, bukan pada jiran. Jiran tahu apa? Dia pakai psikologi ke? Dia pakai motivasi ke? Dia guru, dia ada kaunselor ke? Kaunselor pun tak semesti dia boleh settlekan masalah engkau. Nampak tak? Engkau mengadu pada Allah. Wahai Allah, aku nak hapuskan segala keraguan aku. Aku nak hapuskan rasa sedih aku, ya Allah. Aku mengadu pada engkau, ya Allah. Aku ampunkan dosa anak-anak aku, ya Allah, yang telah buat aku macam-macam. Tolong aku, ya Allah. Engkau ampunkan dosa mereka. Kembalikan mereka pada aku, ya Allah. Berilah hidayah pada mereka. Macam tu cara dia. Next. Seorang ibu mengaku kalah tak semesti kalah. Itu bukan mengaku kalah, itu orang bijak. Peperangan yang kita menang tak semesti kita angkat senjata hunus kat perut, kat tubuh musuh kita. Kadang-kadang dalam perang ni kebijaksanaan kita menyebabkan orang beriman pada Allah. Dan Allahu Akbar. Next. Daripada TikTok Puan Nadia, nak tanya, kalau kita sebagai anak tidak pergi menjenguk mak dengan ayah di kampung, adakah kita anak derhaka? Nabi kata celakalah orang ada peluang untuk khidmat, orang apa tak buat. Nabi cakap, bukan aku cakap. Apa masalah kita tak jenguk? Jauh sangat ke? Dia kat Alaska ke? Dia kat kutub utara, kutub selatan ke? Dia hina sangat ke? Engkau tak malu ke? Engkau boleh jumpa orang kat kedai, engkau boleh jumpa orang kat pejabat, tapi engkau tak mahu jumpa mak bapak engkau. Engkau tak rasa malu ke? Ketika engkau sedang pakaikan anak engkau baju, ketika engkau sedang siapkan sarapan untuk anak engkau, ketika kau sedang bedakkan muka anak-anak kau, ketika kau sedang sikatkan rambut anak-anak kau, ketika kau sedang susun buku-buku anak kau yang bersepah, ketika kau sedang basuh baju anak-anak kau, ketika kau telah buat satu untuk anak-anak kau, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang lepas, mak kau pernah buat benda sama untuk engkau. Faham? Apa saja yang kau buat untuk anak kau hari ini, mak kau pernah buat untuk engkau. Patutkah kita singkirkan dia? Patutkah kita tinggalkan dia? Patutkah kita tak ada masa untuk dia? Kalaulah saya kata mak kita ada kunci syurga, patutkah kita tinggalkan orang yang ada kunci? Kerana kalau kau tak dapat kunci itu, zikir kau berjuta kali, solat kau macam hebat pun, pintu syurga tak terbuka sebab kunci itu tak dapat. Jadi kau mesti peruntukkan masa untuk dapatkan kunci itu pada mak kau. Faham? Faham ke faham? Wallahualam. Next. Daripada Mr. Champ, bagaimana mahu terus tidak lalai di dunia? Bila engkau sudah kenal apa yang Allah suruh, bila engkau sudah faham apa yang Nabi suka, bila engkau peruntukkan masa engkau untuk akhirat, bila engkau ada matlamat jelas untuk akhirat engkau, Allahu Akbar, Allahu Akbar, engkau tak ada perkara lain nak buat melainkan sujud pada dia. Bila engkau ada susunan jadual harian engkau, bila di kiri kanan engkau memilih kawan-kawan yang betul. Dalam WhatsApp grup engkau tak ada siapa tembak kepala engkau atau letakkan pistol kat kepala engkau untuk pilih. Tapi engkau yang pilih sendiri, maka engkau kena pilih yang terbaik. Bila mata engkau lekat kat sini sepanjang hayat engkau gunakan apa mata tu? Engkau tengok benda buruk. Kalau engkau gunakan mata yang Allah bagi tu untuk tengok benda baik, alhamdulillah. Maka sesuailah apa yang kau minta, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang Allah reda, jalan yang lurus yang Allah menjadi saksi bahawa Nabi, para Rasul telah lalui jalan tu, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama muktabar telah melalui jalan tu. Sekarang giliran kita untuk jalan-jalan tu. Memang sulit, memang sukar, memang payah, bukan mudah. Tapi itu jalan tu telah dilalui oleh mereka semua. Kenapa kita tak boleh lalu? Sebab kita ada alasan. ELASEN, itu angan-angan. Kita terlalu banyak angan-angan. Satu, kita jauh pada Allah. Terlalu banyak angan-angan. Satu, Nabi kata, jangan banyak angan-angan, jangan panjang angan. Itu semua orang lalai. Orang yang panjang angan-angan, orang lalai. Kau bercakap tentang blueprint syarikat kau. Mana blueprint akhirat kau? Kita mana? Kita apa? Tak kunci. Hah? Asal? Hah? Oh, okey. Belum, tak kunci. Ada kat situ tengok. Nampak? Bawa alam. Next. Daripada TikTok Junaidah Jamil, macam mana nak baiki komunikasi jika suami tak boleh ditegur? Akhirnya isteri mampu pendam je. Dia macam ni, sahabat-sahabat. Kan? Komunikasi itu breakdown kerana
dua-dua pasangan tu kena betulkan. Saya selalu handle coaching berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi breakdown kerana dua-dua ego. Kerana dua-dua rasa dia betul. Kalau kita dapat seorang suami yang dia rasa dia betul je, kita kena jadi bijak. Jangan fight dengan apa dia kata. Tahu cara nak masuk kat mana. Saya tak tahu pasangan anda kat mana, level macam mana cara dia, kan? Kalau saya coaching, saya tahu dah bila dia beri penerangan, saya akan analisis. Baru saya tahu kat mana nak masuk, cara macam mana nak masuk, kaedah macam mana nak masuk, pendekatan apa nak guna. Ni suami kau penat-penat balik kerja, kan? Engkau masuk, mengamuk, bergaduh. Kadang-kadang kita dah ada satu pandangan negatif pada suami, pada isteri. Sebab tu, kan, komunikasi tu breakdown. Nampak tak? Ya, tak semestinya mudah. Tak semestinya semua berjaya. Tapi at least kita cuba. Jadi jangan pendam. Sebab pendam itu menyebabkan kamu akan rasa sakit. Kamu akan sakit. And kajian telah dilakukan. Penyakit dalaman ni banyak berkait rapat dengan memendam rasa, memendam emosi. Kamu akan hang kat minda kamu. Jantung masalah, kanser. Semua ni ada kaitan dengan emosi yang terjejas. Dan jadi macam nak buat, lepaskan emosi tu dengan cara bukan maki hamun suami. Lepaskan dengan bertemu dengan Allah, kamu akan tenang. Ingat baik pesan Pak Riz. Tenang itu hanya boleh dapat pada Allah, tidak di kedai mamak, tidak di pejabat. Tak boleh beli di mana-mana pasar raya walaupun kau ada seorang jutawan. Engkau hanya dapat tenang tu melalui proses komunikasi kau dengan Allah. Macam mana kita nak berjaya hidup? Komunikasi breakdown dengan suami, komunikasi breakdown dengan isteri, komunikasi breakdown dengan anak-anak, komunikasi juga breakdown dengan Allah. Habis kita. Nampak tak? Faham ke faham? Komunikasi kita dengan Allah mesti berjalan dengan baik. Komunikasi kita dengan Allah mesti berjalan dengan lancar. Luahkan pada Allah, minta bantuan dia, jadi kita lebih tenang. Satu, ada orang kena maki pun dia tenang. Sebab apa? Allah yang bagi dia tenang. Segelintir manusia bila dia dah kena maki dengan suami, dia rasa tak tenang. Dia beremosi tapi dia tak berani lawan suami dia. Kalau lawan kerang, suami naik tangan naik kaki, atau suami saja betul, dia tertekan, dia senyap. Sedangkan senyap itu harus diterjemahkan dengan perhubungan dengan Allah supaya ia boleh dinaturalkan, kan? Supaya dia boleh dibangkitkan dengan bentuk aurah yang lain. Dengan perhubungan dengan Allah, Allah akan bagi kau tenang. Nampak tak? Allah bagi kau menang, Allah bagi kau senang. Ini urusan Allah. Tapi cari dia urusan kita. InsyaAllah. Wa'alaikum. Next. Daripada Umi Izzah di TikTok, selalunya anak-anak yang bermasalah berpunca dari ibu bapa. Tak semestinya, tapi selalunya. Satu ada hadis, mak bapak lah Yahudi memajusi, menasranikan anak-anak tu. Anak ibarat kain putih, mak bapak yang lakarkan. Itu hadis. Dan ditegur, dibimbing, dinyatakan Nabi kata apa? Didik anak kamu masa dah umur 8 tahun, kena marah, kena gotan, kena tegas dalam bab ibadah. Maknanya kita banyak didik anak kita lebih daripada bab ibadah, terutama solat. Anak kita kenal ABC tapi tak kenal Al-Quran. Anak kita kenal tu ayam tapi tak kenal Allah. Anak kita kenal pakcik dia, makcik dia, orang jiran, penjaga dia, tapi tak kenal Rasulullah. Jauh lagi nak kenal Allah dan juga diri sendiri. Mak bapak tak ada knowledge, mak bapak tak tahu macam mana nak kenalkan diri sendiri. Satu, saya kata datang program saya 24/12. Tidak semestinya semua benda dapat, tapi at least kita going to menjadi yang terbaik 24/12. Kalau bagi alasan, memanglah kita semua ada alasan. Besok Christmas, apa masalah? Kristian ke? Diorang kata, besok Christmas, apa masalah engkau? Besok tu 25 bulan tu Christmas. Asal kalau Christmas kita semua apa? Tak boleh berusaha, tak boleh berjuang, tak boleh jadi fighter. We all are fighter, we must fight to the end. Subhanallah. Faham? Next. Daripada TikTok Puan Kamisa, Pak Riz, anak saya belum dapat jodoh. Betul ke disebabkan dosa kita? Jangan tafsir urusan Allah. Jangan mentafsir takdir kita. Merenung perjalanan hidup kita, bertaubat banyak. Taubat banyak. Saya akan bagi formula taubat. And saya akan bagi formula. Puan nak tak? Saya bagi formula. Nanti pergi program saya. Kan? Saya kongsi. Nabi dah buat, Nabi amalkan, para wali Allah, kan? Para sahabat ini formula. Allah Akbar. Kan? Benda baik Nabi tak buat, tapi ada benda baik, bid'ah yang dibenarkan. Allah Akbar. InsyaAllah. Salam. Daripada Puan Ila Yusof, nak tanya, macam mana nak handle jiran suka buat fitnah? Bila kita nak pergi tegur depan-depan, jadi benda lain pula. Janganlah, jangan. Jiran watak besar menentukan amalan kita. Ya, betul.
Okey. Puan tadi yang tanya soalan tentang anak jodoh tu kan. Ajak anak dengan kita buat solat taubat berterusan. Buat solat taubat berterusan. Minta bantuan Allah. Orang hanya faham sesuatu hajat tak dapat capai, buat solat hajat, buat solat hajat, buat solat hajat. Buat solat taubat. Buat solat taubat. Yang antara terbaik ialah di sepertiga malam. Bangun buat solat taubat. InsyaAllah. Kan? Ketentuan jodoh, kan? Mati hidup semua Allah tentukan. Baik sangka dengan Allah. Husnuzan dengan Allah. InsyaAllah. Kan? Pasal jiran tadi, kan? Kita husnuzan dengan Allah. Sebab itulah saya pesan. Dulu lagi saya pesan sebelum saya kenal tuan-tuan perempuan kan. Dalam ceramah-ceramah saya sebelum adanya laman sosial seperti ini. Tak ramai orang mencari Allah ketika nak dapat rumah baru, nak beli rumah baru. Sebab satu perkara yang paling penting, kita nak duduk kat rumah tu sepanjang hayat, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 30 tahun. Bayangkan tertekan hidup kita. Kalau sepanjang 30 tahun tu kita dapat jiran yang teruk, jiran yang tak berterima rasa, jiran yang menyakiti hati kita, jiran yang suka bergosip, jiran yang suka sebarkan aib kita, jiran yang suka bawa cerita kita, menjaga cerita kita. Nampak seksa kita 30 tahun, 40 tahun nak duduk situ. Sebab itulah nak pindah rumah, nak dapat taman baru, nak beli rumah baru, bukan nampak rumah tu cantik saja, bukan nak tengok kawasan tu menarik, tapi kena pastikan dapat jiran yang baik. Macam mana? Doalah pada Allah. Ya Allah, pasti tolong aku dapat jiran yang baik. Tak, kita doa macam tu. Kita asyik fikir rumah nak cantik, rumah nak cantik, rumah cantik, tapi akhlak jiran kiri kanan tak cantik. Macam mana? Seksa jiwa kita. Nampak tak? Jadi banyakkan doa. Saya nak masuk azan, saya nak berhenti. Kan, soal jiran nanti saya kongsikan lagi. Ada banyak teknik, insya-Allah. Kan, antara teknik yang paling mahal ialah kita jangan balas apa orang buat kat kita. Itu paling mahal. Insya-Allah, menang dan kalah itu bukan perjuangan kita. Perjuangan kita nak menang ke akhirat. Dunia bukan isu tu. Saya undur diri 24/12 City Convention Center. Jangan lupa and daftar sekarang. Ada nama saya kat atas tu, Pak Riz Motivasi. Tekan, dapat nombor telefon kat situ. Call. Orang kat Facebook dia dah ada lah maklumat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah pun sampai ke penjualan bersama dengan Pak Riz. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan puan kerana sudi meluangkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang menarik daripada Pak Riz, insya-Allah. Salam zuhur juga kepada semua sahabat-sahabat di luar sana. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapatlah terus istiqamah dalam kita melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua dikurniakan keluarga yang bahagia membagikan dunia akhirat. Daripada anda yang mungkin kali pertama datang oleh Pak Riz, terima kasih, dan untuk teman anda, Pak Riz adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan yang telah pun berpengalaman hampir 26 tahun dalam bidang kekeluargaan, dalam bidang karakter. Jadi sebab pengalaman inilah Pak Riz nak kongsikan dengan anda semua, dengan kita semua, cara-cara untuk kita mempraktikkan macam mana kita nak mempraktikkan cara kehidupan sunnah dan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-harian, insya-Allah. Tak lain tak bukan untuk milik keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, dan diharapkan pada soalan yang sempat dijawab oleh Pak Riz tadi sedikit sebanyak dapatlah memberikan kita sedikit kelegaan. Daripada anda yang soalan-soalannya tak sempat nak dibacakan tadi, mohon maaf, minta datang sebelum esok. Dan teman anda, Pak Riz bersiaran langsung hampir setiap hari di platform TikTok ni, di Pak Riz Motivasi, insya-Allah. Dalam pukul 11.30 kita mula hingga pukul 1 suku. Waktu macam sekarang ni lah, kita berakhir waktu sekarang ni, insya-Allah. Dan anda boleh tanyakan soalan-soalan ataupun nak dapatkan pandangan untuk sama-sama kita dapatkan ilmu macam mana kita nak mengatasi mungkin isu-isu kekeluargaan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dan nak dapat lebih lagi, Pak Riz sangat mencadangkan dan sangat menggalakkan anda semua, jom sama-sama kita pakat ramai-ramai, kita set tarikh 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor. Jom sama-sama kita belajar ilmu kekeluargaan bersama dengan Pak Riz. Jom daftarkan diri anda dan keluarga anda. Cara-cara untuk daftar dan untuk mendapatkan info, bolehlah berhubung dengan kami di Pak Riz Motivasi, ada di TikTok, Pak Riz Galeri ada di TikTok, Pak Riz, staff Pak Riz pun ada. Bolehlah pergi ke profil kami dan dapatkan cara-cara untuk mendaftar. Ni kata cepaka awang lah. Nak daftar macam mana? Okey, boleh pergi ke TikTok staff Pak Riz TikTok staff Pak Riz, ada informasi, anda boleh berhubung di profil. Ada cara-cara untuk berhubung dengan kami, insya-Allah. Tu saya dah naikkan. Pergilah ke TikTok staff Pak Riz. Di bahagian profil bolehlah berhubung terus dengan saya, insya-Allah, untuk saya datangkan diri anda dan keluarga anda ke seminar bersama dengan Pak Riz pada 24 Disember ini bertempat di Setia City Convention Center, Setia Alam, Selangor. Daripada anda yang ingin memberi sumbangan kepada Madrasah Pak Riz, bolehlah berhubung dengan kami juga. Dan jika anda ingin mendapatkan produk daripada Pak Riz, iaitu Pak Riz Coffee, boleh juga berhubung dengan kami, insya-Allah. Pak Riz Coffee adalah merupakan produk keluaran Madrasah Pak Riz. Sambil membeli, sambil kita menyumbang untuk ekonomi Madrasah Pak Riz. Okey, tuan-tuan, terima kasih. Salam zuhur.
Okey, insyaAllah selamat menunaikan solat pada Zuhur. Kita jumpa dalam live besok. Dan jangan lupa juga untuk support konten-konten daripada Pak Aris di TikTok Pak Aris Motivasi dan di platform yang satu lagi tu, insyaAllah. Okey, terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.